Yo guys, welcome to my new video. Hari ni aku nak cakap pasal benda yang berkata hot topic lah, iOS 14. Aku actually dah install ni masa WWDC tu tamat, and dah ada dah dekat internet. Boleh je install kan. Lagipun kalau nak access iOS 14 ni kena bayar $100. Yang aku dapat ni aku tunjuk dekat korang ni untuk korang reference lah. In future apa yang korang akan update, ini yang korang akan dapat. Tapi ni boleh kata developer beta. Make sure korang tahu apa yang korang buat sebelum install iOS yang beta version. Anyway, dah seminggu kan. And pengalaman aku dengan benda-benda yang baru ni, aku boleh tunjuk dekat korang sekarang dah annoying dah. Apple dia bagi option kalau korang tekan dekat belakang ni 2 kali, dia akan boleh access shortcut tau. So dekat sini aku letak Hey Google, stop. Tengok, dekat sana annoying, dekat sini annoying. So nampak tak? Akan keluar banyak notification bila aku buat as Google. Korang je boleh buat macam access notification center tau. So lagi senang. But then again, bila aku letak dekat atas table, mana-mana je, dia akan always keluar. And always annoying. Benda ni aku rasa Apple patut fix. Benda ni sebab dia guna gyro tau. Dia bukan guna tapping ni betul sangat pun. Kalau kau buat macam ni, dia kan still akan buka shortcut yang korang dah setkan tu. So benda ni macam a little bit menyusahkan and sangat-sangat annoying. Next is budak-budak Android sekarang tengah make fun of Apple. Widget dah pergi dekat home screen. Yup, akhirnya selepas berpuluh tahun orang duk kutuk, apa ni Android ada widget makan RAM, that's why telefon kau cepat mati, that's why telefon kau hang. Kau tengok, dan dia dekat iOS 14 akhirnya. Aku boleh puji Apple kali ni sebab dia punya design sangat lawak. Bukan aku nak puji kau-kau tau. Just dia punya consistency dengan dia punya design. Tak kira widget tu besar ke kecil ke, dia always keep that rounded edges. So blend in je dengan semua apps yang kau letak. Tak kira kau letak dekat kiri kanan ke, sebenarnya tak boleh nak arrange pun. Nanti aku cerita balik. So apa yang buruk dengan widget app ni? Dah guna dah seminggu dah kan Fazli? Okay, first of all, macam mana aku nak set up balik? Contohnya kalau aku letak widget ni dekat sini kan. Ni adalah smart stack tau. Bila aku letak dekat sini, kalau aku nak edit, aku kena delete balik widget ni. Lepas tu buat balik widget yang aku dah ada tu. So sekarang ni aku macam, this is a whole lot new process. Jadi kau tengok, bila dah buat macam ni, dia akan alihkan semua apps ke bawah. And bila kau alih pun still dia akan naikkan. Jadi benda ni akan datangkan a few bit of a problem. Not just that lah, dia dah support kalau pergi dekat edit home screen ni, dia akan wobble kan. Bila dia wobble, korang boleh disablekan semua page yang ada, yang korang ada. So dia boleh jadi jimat ruang and tak cluttered sangat korang punya home screen tu. But the problem is, korang tak boleh set yang mana satu home screen tau. So nak tak nak, yang pertama tu always akan jadi kau punya home screen. Jadi it's a bit annoying, tapi bagi aku bukan major problem sebab korang mungkin dah biasa. Untuk Android ya, memang boleh, tapi untuk iOS memang tak boleh buat masa sekarang. And yes, app library akhirnya kan. Boleh kata app drawer lah dekat iOS ni. But then again, aku tak boleh access sangat dekat app library. Aku lagi prefer access dia punya grid punya style ataupun app drawer ni. Dekat dia punya app library macam dia susun ni as a categorize. Boleh kata dalam kategori. Kadang-kadang macam aku tak tahu dekat mana apps tu ada, dekat mana Apple simpan. Contohnya macam dekat paling bawah ni ada. Apa lagi ada yang lain korang boleh terfikir nak letak dalam tu. So ada a few kategori yang boleh kata tak konsisten lah, tak patut Apple letak. And aku tak tahu pula reference and reading ni ada dekat Muslim Pro. Lepas tu weather app, benda membaca dengan reference ke? Maps, reference and reading ke? So macam mana ni Apple? Aku tak tahu kau susun macam mana apps ni, tapi aku akan still access dekat kau punya grid style untuk apps kalau aku nak cari. Lagipun kalau aku nak cari apps, boleh je pergi dekat suggestion ataupun search macam ni kan. Sama juga macam iOS 13 sebelum-sebelum ni. Yang aku boleh puji juga, TikTok sekarang dah support widget tu tau. So kau tengok dekat paling bawah ni, tengok semua video dah ada, cuma tak play je. Dia ada suggestion. Kalau app macam Twitter, Instagram still tak support widget tu dekat sini. So laju juga TikTok buat kerja Macam tahu-tahu je semua orang dah guna TikTok kan. Nice one lah TikTok.
Laju je kerja kau. Benda yang aku rasa macam big changes juga dekat iOS 14 is dia punya Siri UI. So lepas ni kalau korang ada dekat Twitter, buka Spotify, tekan je Siri tu, dia tak akan block korang punya pemandangan. So kalau korang tengah menaik, korang akan nampak teks yang korang nak tanya contohnya. So senang lah, tak adalah macam nak kena back and everything. So sebelum ni semua orang macam ikut je apa yang Apple bagi. Tapi kali ni dah macam memudahkan kerja. Lagipun bila ada keluar search result tu, dia akan keluar dekat atas and sangat menyenangkan, tak block semua yang aku tengah tengok. So dia tak akan kacau kau tengah buat kerja. Benda yang aku rasa macam agak kelakar bila Apple letak LED notification dekat bahagian atas notch ni. So dia akan nyala warna orange bila korang access contohnya macam microphone, dia akan menyala warna orange. So bila korang access kamera, mana-mana apps, bukan kamera apps je, Instagram access app, dia akan nyala warna orange. And sama juga macam apa yang laptop MacBook Pro ada. Tapi yang tu physical LED. Yang ni LED guna screen je. Tapi kan apa? Bagi akulah, just suggestion. Bagilah notification LED tu access as notification. Contohnya kalau tengah mati kan. Contohnya tengah sleep kan. So dia akan menyala warna hijau je atas tu. Bagi aku benda ni is a bit functional. Kalau letak dekat iPhone 11 ataupun mana-mana LED ataupun OLED screen yang kau dah bagi ni, yang tu bagi aku is a big plus and aku akan puji kau gila-gila. Benda yang korang nampak ni mungkin akan rasa macam annoying sebab kenapalah ada benda-benda macam ni kan, serabut je yang ada dekat screen. Sebenarnya nak tunjuk dekat korang kalau mana-mana apps yang access korang punya kamera dengan mikrofon, korang akan tahu and akan keluar dekat notification center. Apple sangat pandang tinggi dengan privacy method ataupun privacy policy. Contoh Apple dah boleh kata update dia punya Safari. Kau pergi dekat browser, kau boleh nampak siapa yang boleh access kau punya location, kau punya apa yang kau buat dalam tu and track data korang apabila pergi dekat website-website tu. And Safari akan block secara automatik kalau rasa macam tak selamat untuk korang sendiri. Nampak tak Apple? Level dia sampai macam tu. Sekarang dekat Wi-Fi dah ada option nak tengok ataupun hide ataupun private kan korang punya IP address. So lepas ni kalau pergi dekat mana-mana boleh kata Wi-Fi, IP address tu web developer ataupun app tak boleh access. So senang, dia tak dapat track apa yang korang buat and dekat mana korang ada. Not just that tau, Apple siap letak app tracking dalam setting so korang boleh tahu siapa yang nak access korang punya data. And even kalau ada macam cross platform daripada app kepada website, apa yang korang buat, apa yang dia boleh tahu, semua benda dengan permission yang korang harus bagi untuk mana-mana web, mana-mana app access korang punya data. Kalau korang pergi dekat Android, mampus korang pun tak tahu apa yang app developer ataupun website tu dapat akses apa yang korang buat. Benda yang aku rasa macam Apple dah start fokus is pengguna kereta elektrik. Kalau ikutkan sekarang, dah ada integrated dalam Apple Maps kalau nak cari mana-mana EV charging ataupun charging station. Orang yang pakai Tesla ataupun Nissan ke ataupun mana-mana kereta BMW dah boleh nampak dekat mana ada fast charger and perlu bayar ke tak ataupun ada orang ke tak. Yang tu maybe akan finalize lagi, aku tak sure sangat. But untuk aku, orang yang tengah naik kereta elektrik ke, aku akan pergi dekat EV charging ataupun apps untuk cari dekat mana-mana station dekat Malaysia ni. Tapi ada a few juga yang kena bayar and kau boleh tengok orang tengah guna ke tak charging tu. So kau tak perlu pergi tengok, dah ada orang. So tak ada membazir sangat. So dekat sini aku harap Apple Maps akan dapatlah feature macam tu dekat dia punya Maps. Satu benda yang aku rasa macam debatable juga dekat iOS 14 ni bila Apple buat NFC ni untuk unlock kereta. So kalau korang ada BMW 2021 ataupun kereta Ford mungkin akan datang, korang boleh guna NFC car key ni. Tapi yang menariknya juga bagi aku, bila korang boleh share key tu dekat mana-mana kawan korang. So kalau nak bagi pinjam kereta ke, just tak payah bagi kunci, tapi bagi dekat iMessage je. Nampak tak? Tapi ada a few juga feature, contohnya macam timer ataupun speed limit boleh letak dekat dia punya car keys tu. Menarik lah apa. Tapi itulah, untuk orang yang dah guna apps untuk unlock cars, contohnya macam Tesla, unlock je dekat apps. Tak perlu nak tap dekat pintu kereta. Calar apa pintu kereta tu kan susah. Tapi aku nampak benda tu as feature ataupun security lah. Untuk orang Malaysia ni actually memang dah guna dah apps untuk unlock kereta. Contohnya kalau korang dah biasa guna Soka ke, yang tu tak payah guna NFC, just guna apps je untuk unlock cars. Nampak tak? NFC ni nampak macam leceh, tapi at the same time rasa macam more secure and lagi menyenangkan. Benda-benda yang aku cakap ni maybe korang rasa macam alah benda biasa je pun. iOS 14 ni tak adalah macam a big deal sangat. Bagi aku lepas seminggu guna developer beta ni,
boleh kata tak stabil sangat. Dia ada je crash, dia ada je macam freeze, and then ada a few report kata tak boleh access banking app, and internet dia sangat-sangat slow. Mana nak update apps ke, nak update apa-apa ke, memang slow sangat-sangat dekat iOS 14. Tak tahu kenapa. Nasihat aku, jangan update lagi, sebab aku sampai nak kena restart balik iOS 14 just nak guna je. Nampak tak seriusnya dia punya bug tu. Overall, aku suka dengan dia punya UI. Aku suka dengan dia punya fungsi baru tu, tapi ada a few yang tak boleh guna dekat Malaysia lagi. Contohnya macam EV routing tu ataupun Maps. And then, yelah, app clips, benda yang aku tak rasa orang Malaysia akan guna pun. Sebab tak boleh access Apple Pay. Harap Apple boleh buat available lah Apple Pay tu dekat Malaysia. Lagipun kita bukan first world kan. Kita sentiasa dianak tirikan. Macam biasa guys, leave a like and subscribe. So sama keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye!